الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر بتميم خير وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. Bab yang ke-31, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan berbincang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap. Cara Rasulullah bercakap dan sebagainya insya-Allah. Hadis yang ke-170, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin mengkhabarkan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu kasardikum hadha walakinahu kana yatakallamu bikalamin bayyin faslin yahfazuhu man jalasa ilaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara laju sebagaimana kelajuan perbicaraan kalian. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan kata-kata yang jelas dan satu persatu sehingga orang yang duduk dengan Rasulullah akan dapat menghafal kata-katanya. Jadi cara percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bayyin fasl, jelas dan terang dan mudah difahami. Ini kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak bercakap laju, macam kita bercakap. Dan kata para ulama, hadis ni disebut oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bila mana Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Sayyidina Urwah ibn Zubair. Kata, wahai Urwah, adakah kamu kagum dengan apa yang disebutkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu? Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan hadis, Sayyidina Aisyah dengar. Kemudian Sayyidina Aisyah tanya kepada Sayyidina Urwah ibn Zubair, adakah percakapan Sayyidina Abi Hurairah itu mengkagumkan kamu? Kemudian dikeluarkan hadis ni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu kasardikum hadha. Nabi tidak cakap laju macam tu. Sayyidina Abi Hurairah, maksudnya gharat bagi Sayyidina Abu Hurairah ataupun tujuan dia adalah untuk meriwayatkan hadis. Yang kadang-kadang laju bercakap. Dan Nabi Sayyidina Aisyah nak beritahu Rasulullah tidak bercakap begitu. Rasulullah bercakap dengan jelas dan mudah dan juga terang. Gitu cara Nabi. Jadi maksud jelas di sini disebut yahfazuhu man jalasa ilaih. Maksudnya orang yang duduk dengan Rasulullah dalam majlis Rasulullah boleh memahami dan boleh menghafal apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Walaupun orang ni bukan orang Islam. Maksudnya kalau kata orang kafir sekalipun mendengar kalam Rasulullah, dia pun boleh hafal kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jelas dan terang kalam Nabi. Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata thalathan litu'qala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang kata-katanya sebanyak 3 kali agar dapat difahami oleh orang yang mendengar. So Nabi kalau bercakap, Nabi akan ulang pada benda yang penting lah, bukan semua benda. Maksud diulang ni pada benda yang penting. Kalau benda tu diperlukan kepada penjelasan yang lanjut, Nabi akan terangkan. Jadi mungkin penerangan pertama Rasulullah itu adalah untuk bagi orang dengar. Penerangan kedua untuk orang faham. Penerangan yang ketiga tu untuk orang fikir apa yang Nabi cakap. Jadi ada tiga benda lah. Dengar yang pertama untuk dengar dulu. Yang kedua Nabi ulang balik, tambih ataupun berikan perhatian, nak bagi orang faham. Kali ketiga diulang benda yang penting tadi ni untuk difikirkan apa yang Nabi SAW cakap. Jadi bukanlah daripada awal Bismillahirrahmanirrahim, 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 Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillah. Itu tak ada balaghah apa. Itu jangan menata apa balong ni. CD terlekat ke apa? Rasulullah tidak begitu. Rasulullah cakap ulang 3 kali ni pada benda-benda yang tambih, untuk ambil perhatian. Jadi kita pun kadang gitu. Guru kalau dia mengajar, contohnya ada satu tempat part-part tertentu yang dia akan ulang berkali-kali. Ulang. Hatta dalam Quran pun begitu balaghah. Kadang ada ayat yang diulang. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun.
Okey. Wala antum a'abiduna ma'abud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Ulang balik tu kan. Wala antum 'abiduna ma'abud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Kenapa diulang? Kerana ada gharad balaghi dia panggil. Ada tujuan dalam ilmu balaghah. Kenapa diterang begitu? Baik. Jadi pengulangan tidaklah bermakna benda tadi ni akan menyebabkan jadi rosak pada percakapan. Dia rosak kalau kata diulang pada tempat yang tak patut diulang. Tapi kalau diulang pada tempat yang patut diulang, seperti guru kalau mengajar, dia ulang pada benda yang tambih ataupun yang penting kepada anak murid dia untuk faham, maka pengulangan tadi adalah pengulangan yang berfaedah. Sayyidina Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhuma wa alaihimassalam bercerita, saya bertanya bapa saudara saya Hindun ibni Abi Halah radhiyallahu taala anhu, yang berkeahlian dalam meriwayatkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hindun ibni Abi Halah ini orangnya, Allahumma salli ala Muhammad, sangat pakar dalam bab mensifatkan Rasulullah. Jadi kata Sayyidina Hasan ibni Ali, ceritakan kepada saya cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara. Tolong cerita macam mana Nabi bercakap. Maka beliau berkata, yang ni siapa yang kata ni? Sayyidina Hindun ibni Abi Halah. Hindun ni lelaki noh, ke perempuan? Kita orang kita yang buh nama Hindun ni orang perempuan. Boleh je, tak ada masalah. Hindun ni boleh letak dua-dua. Orang perempuan boleh buh nama Hindun, orang lelaki pun boleh nama Hindun. Cuma nama lain orang Melayu ni jadi pelik tu Hindun, bukan nama orang perempuan Hindun. Tak baca hadis. Hadis ada nama sahabat nama Hindu ibni Abi Halah. Hindun ibni Abi Halah. Baik, bukan Hindun. Hindu tu dalam bahasa Arab boleh baca sebab dia dhammah kat belakang. Hindu bin Abi Halah, boleh baca gitu. Kita pakai Hindu pula lagi. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mutawasil al-ahzani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sentiasa bersedih kerana menyaksikan kebesaran Tuhannya dan takut kepadanya, bukan kerana dunia. Jadi maksud mutawasilul ahzan ni, kan makna Nabi ni sedih selalu sampai tak buat kerja. Sebab tu bila digelar dalam tahun Amul Huzni, tahun kesedihan bagi Rasulullah. Tahun sedih bagi Rasulullah tadi, adakah Rasulullah tidak buat kerja? Tak. Rasulullah keluar ke Taif kan. Kita mengaji sirah, Rasulullah keluar pergi ke Taif pula. Selepas kematian Sayyidatina Khadijah dan juga Abi Talib, bila mati dua orang ni, maka Sayyidina Nabi SAW tempat mana yang dia pergi? Adakah dia duduk di rumah, dia tak keluar rumah? Berkabung tak keluar rumah? Tak. Nabi keluar pergi ke Taif untuk dakwah. Moga-moga ada sokongan di sana, yang mana tempat Nabi SAW menolak Rasulullah SAW, tak menerima dakwah Rasulullah. Rasulullah pergi ke sana bersama dengan Sayyidina Zaid ibn al-Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai di Taif, ditipu pula oleh pok-pok Taif ni, dibaling pula dengan batu. Tahun tu tahun kesedihan, dipanggil Amul Huzni. Tapi kesedihan tersebut tidaklah menyebabkan Nabi ta'attul ataupun ta'attal. Ta'attal ni apa dia? Mengabaikan kerja Nabi SAW. Sebab Nabi tugas dia adalah tabligh, yakni dakwah, menyampaikan kepada umat. Baik. Daimal fikrati. Jadi sedih di sini seperti yang disyarahkan. Dalam kurungan tu dah disyarah tu. Dalam terjemahan ni. Ini kerana menyaksikan kebesaran Tuhannya dan takut kepadanya, bukan kerana dunia. Musyarahannya tu. Daimal fikrati, selalu berfikir. Baginda selalu berfikir, yakni tentang kemaslahatan hamba-hamba Allah dan keadaan mereka pada hari akhirat. Ini kerja Nabi SAW. Selalu berfikir. Laisat lahu rahatun, bahkan hampir tidak sempat berehat. Tak sempat berehat di sini kembali kepada mana? Bila disebut laisat lahu rahatun, laisat ni kembali kepada mana? Kembali kepada tubuh Nabi juga, kembali kepada fikrah Nabi SAW, kembali kepada hati, qalb. Ini kembali kepada qalb. Maksudnya hati Nabi tidak sempat rehat kerana selalu memikirkan tentang umat. Ni. Jadi kata di sini kita faham kata fikir ni di mana sebenarnya? Di hati ke di otak? Ini bincang panjang lah. Dalam falsafah lah ni lah. Ada otak ke yang memikirkan ataupun hati yang memikirkan? Yang mana betul? Apa dalil? Anda bukan Wahabi lah. Minta dalil lah. Saya tak jawab, tak apa lah.
Mana dalil? Dalil kata hati ni bercakap. Hati ni yang berfikir sebenarnya. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa? Lahum qulubun la ya'qiluna biha. Betul? Mereka punya hati tapi tidak berfikir dengannya. Betul? Jadi hati yang berfikir. Nah, hati kita ni yang berfikir, digunakan untuk fikir sebenarnya. Sebab tu Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu berpandangan, sebenarnya fikiran ni pada hati, kan pada otak. Otak ni adalah tempat nombor 2 sebenarnya, selepas diambil daripada hati. Sebab tu Nabi SAW bila sebut kepada para sahabat, Allah SWT kepada Sayyidina Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu, bila ditanya kepada Rasulullah berkenaan satu masalah, maka Nabi kata apa? Istafti qalbak. Tanya hati kamu, tanya jantung kamu ni. Qalb itu maksudnya jantung lah. Bahasa kita sebut hati, tak betul itu sebenarnya. Terjemah betulnya jantung. Qalbun itu jantung. Hati ini kibdun, kabid, nah, kibdah dipanggil. Itu baru hati. Jadi jantung ni qalb. Maka Nabi kata apa? Istafti qalbak. Tanya hati kamu. Minta fatwa dengan jantung kamu ni. Ha, tu betul. Nabi tak kata istafti dimagak. Dimag ni otak. Tanya otak kamu. Nabi tak kata gitu. Nabi tanya hati. Jadi kata apa? Hati ni yang memberi hukum. Lepas tu banyak cerita bab hati. Dalam apa ni, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi kata iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Kalau rosak yang tu, rosaklah semua. Kalau baik yang tu, baiklah semua. Iza salahat, baik semua, baiklah. Kalau huduh semua, huduhlah. Di mana dia? Ala wahyal qalb, hati, bukan otak. Lepas tu Imam Syafi'i kata, kalau kata orang ni gila, nah, memang gila ni main pada otak ni. Kita kata wayar putih, wayar otak dia ada putih satu. Nah, tapi kadang-kadang putih kat sini, tapi hati dia cerah beneran. Sebab tu orang kata kadang tengok wali-wali Allah Ta'ala yang fana ni. Nah, tok guru wali-wali lah. Nah, yang mana kita tengok kena nampak macam orang gila. Tidak, dia tidak orang gila. Hatinya lebih terang daripada orang yang dia rasa dia cerdik, rupanya bodoh. Nah, faham? Tu syarahan kot lain lah tu. Cuma nak tak daimal fikrah tu. Jadi fikiran Nabi SAW selalu fikir tentang umat. Laisat lahu rahah, laisat kembali kepada hati. Qalb, nah? Tidak ada sempat untuk hati Nabi SAW berehat dalam memikirkan tentang umat dan juga dalam berzikir kepada Allah Ta'ala. Tawilas sakti. Nah, tawilas sakt. Baginda SAW lebih banyak berdiam. Sebab apa berdiam banyak? Karena banyak fikir. Ada ulama kata, kalau kata dah fikir banyak, maka mulut tak banyak bercakap. Dia mulut banyak cakap ni kadang-kadang sebab dia tak nak fikir. Perang tak bercakap, tak fikir. Ada juga orang sekali duduk sambil bercakap sambil berfikir. Tapi kalau sambil cakap sambil berfikir panjang, dia jadi lambat cakap dia. Dia. Tapi boleh jadilah ada orang cakap laju tapi sambil berfikir. Ni memang hebat. Payahlah cari orang macam tu. Nah. Baginda SAW juga dikatakan dalam hadis, la yatakallamu fi ghairi hajatin. Nabi tidak akan membuka dan Nabi tidak suka berbicara mengenai perkara yang tidak perlu. Ini sifat Rasulullah. Kita kena ambil itu. Nah, nikah dua nak. Tapi bila cakap tak fikir pula, tak mana hajat, tak mana tak hajat. Nah. Jadi sunnah Nabi kena ikut semua. Kena ikut semua lah. Jangan ikut satu ya. Ikut semua sekali. Baik. Kemudian ada lagi. Yaftatihul kalama wa yakhtimuhu bismillah ta'ala. Nabi SAW membuka dan menutup perbicaraan dengan menyebut nama Allah. Dan Nabi mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim dan menamatkan kalam dengan walhamdulillahirabbil alamin. Gitu Nabi cakap. Nah, sebab dalam Al-Quran disebut wa akhiru da'wahum anil hamdulillahirabbil alamin. Ayat Quran apa gitu kan? Kalam terakhir mereka sebut adalah anil hamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin itu yang lah kali disebut. Nah, ada satu cerita tadi sembang dengan Ustaz Zubair. Dia cerita Juha. Mendengar cerita Juha? Juha ni satu hari dia Allahumma salli alaihi wasallam, dia nak naik unta. Ustaz Zubair lah cerita kat saya ulang balik ni. Elok dia naik unta. Jadi tokek dah. Tuan unta tu kata kalau nak naik unta, nak bagi unta tu berdiri. Kalau unta tu duduk, nak bagi dia berdiri kena sebut subhanallah. Kalau nak bagi berjalan kena sebut
Alhamdulillah. Kalau nak bagi dia berhenti, sebut Allahu Akbar. Dan Yuha pun naik. Dia naik. Subhanallah. Oh, diri entah. Itu Alhamdulillah. Entah pun jalan. Jalan, tengok sampai kat hujung bukit lah. Nak jatuh lah. Ni sikit nak jatuh. Satu kaki lah. Pun keluar kaki. Terus dia tu kalut-kalut tu terlupa nak sebut apa. Baru teringat balik. Allahu Akbar. Berhenti entah. Alhamdulillah. Pun jatuh balik. Dah entah berhenti Alhamdulillah kan. Lupa apa yang entah tu kan jalan balik lagi. Alhamdulillah. Jatuh sungguh. Cerita Allah alam betul ke tak tu. Dia cerita kat saya, dia tipu. Saya pun tipu. Balik pada bak lah. Mana tu? Balik lah. Jadi baginda menyebut nama Allah. Ni Ustaz Zubair kita. Tu dia yang cerita. Baik. Sebut nama Allah ni yang orang duk tanya kat kita. Ramai orang tanya. Ustaz ambil mana dalil? Mula majlis baca Al-Fatihah. Nah, tamat majlis kita tutup dengan tasbih kafarah. Mana dalil? Saikeh kalau apa tak. Ni tak dalil lagi. Nabi memulakan dengan menyebut nama Allah. Baik, kamu baca Al-Fatihah tu sebut nama Allah ke tidak? Tak, kami nak Al-Fatihah tu. Ni tengok apa tapak kaki aku kata. Jumpa insya-Allah Al-Fatihah tu. Tendang tu tak. Tak erti. Dia nak hak zahir sungguh. Ni kata orang panggil zahir. Nak zahir. Sebut nama Allah ke tidak? Sebut nama Allah kan? Apa masalah kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Salah kan? Salah baca Fatihah? Tak salah sebab baca pada permulaan. Kenapa salah? Kerana Nabi tak buat. Nampak comel ayat salah susun tu. Rupa-rupanya tak pernah cerdik. Nampak comel tapi tak pernah cerdik. Malah panjang-panjang bab. Cuma saya bab tu cukup. Macam ada orang kata tak boleh baca Quran ketika mana si mati. Jangan baca Quran kepada si mati. Kerana Quran tidak beri faedah apa kepada dia. Dia hidup pun tak baca Quran. Lepas tu kita nak baca Quran kat dia. Tak apalah. Hang tak mati lagi, hang tak apalah. Hang mati nanti takut hang teriak orang tak dengar kot. Tolonglah baca. Orang tahu. Ada seorang ulama besar di Mesir. Nama dia Syekh Jad Rabbi Ramadan dia panggil. Jad Rabb dia panggil. Nama dia. Satu hari ada orang budak ni mai tanya dekat dia, Syekh, betul ke ada soal dalam kubur? Betul ke akan memberi manfaat kalau kata Quran dibaca kepada si mati? Betul ke? Syekh ni garang. Sembang tu pula tepi sesiang kereta api, rel kereta api. Dia tarik kepala budak ni. Dia tak kat sesiang kereta api tu. Dia kata tunggu sekejap, kereta api tu mai langgar kepala hang, lepas tu sekejap hang cerita kat aku boleh. Bagi manfaat dah kalau orang baca Fatihah kan. Nampak? Bagi manfaat dah kalau kata hang masuk dalam kubur nanti orang baca Quran kan. Bagi mampus dulu. Lepas tu barulah hang mai cerita kat aku. Maksud dia kalau cerita pun banyak-banyak, dalil macam-macam pun kan nak terima apa ni? Dalil berlungguk-lungguk dalam hadis Nabi SAW. Tak, dia tak mau terima. Dia nak terima hak satu juga. Hak yang kata tak boleh sampai. Hak tu juga dia terima. Padahal dalam hadis ni banyak lagi hadis. Kenapa tak baca? Kenapa tak mengaji? Kenapa tak bernuntut dengan guru-guru? Ini masalah orang zaman tu. Orang kata pemalah, marah. Baik, kata Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kitani, muhaddis Iskandariyah, dia sebut apa? Dia kata dalam kita sembahyang mayat, kita baca apa? Mayat-mayat. Kita baca apa sembahyang mayat? Kita baca Fatihah. Kenapa baca Fatihah waktu sembahyang mayat? Apa kaitan mayat-mayat tu dengan bacaan Fatihah? Lepas tu kenapa kita doakan kepada si mati dalam sembahyang mayat? Dalil kata pada bagi manfaat ke tidak orang yang dalam kubur tu? Orang yang mati tu dapat manfaat dengan bacaan kita. Kalau baca saja tak dapat manfaat, buat apa baca? Faham tak faham? Dan Nabi baca tu. Yalah Nabi baca. Takkan Nabi baca saja, tak bagi dapat manfaat kepada orang tu. Habis tu kalau baca dalam sembahyang boleh. Tapi kalau luar sembahyang kita tolong doa pada si mati, tak boleh pula. Tak kebelik tu. Ni bukan kau logik tak logik ni. Ni masalah hukum nas juga tu kan. Faham? Ni suruh daimul fikrah. Fikir sikit sebelum cakap tu. Kalau cakap laju sangat ni buat bodoh sangat.
Cukup tu sikit-sikit pagi-pagi ni. Yaftatihul kalama wa yakhtimuhu bismillah ta'ala tu. Memulakan kalam dan menutup kalam tadi, kalau Nabi memulakan perbicaraan dengan mengucap nama Allah. Jadi umum, kataan nama Allah ni umum. Wa yatakallamu bi jawami'il kalim. Dalam ayat tadi disebut wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Bagi ulama kata ayat ni juga ditujukan kepada orang yang bila masuk syurga Allah Taala, akhir kalam yang mereka akan sebut bila mana mereka dapat makan dan minum dalam syurga Allah, maka mereka akan sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Itu mereka akan sebut. Itu adalah akhir kalam mereka ketika masuk dalam syurga Allah Taala. Dan juga ayat ni umum. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah daripada ayat, pengajaran daripada ayat itu diambil dengan umum lafaz, bukan dengan khusus sebab diturunkan ayat tadi untuk cerita bab orang di hari akhirat, di kiamat nanti. Tidak. Di syurga Allah Taala. Tidak. Maksudnya umum. Umum maksudnya kalau kata orang mukmin ni, setiap akhir kalam dia akan tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ucap selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatakallamu bi jawami'il kalim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbicaraan padat dan maknanya sekalipun ringkas. Jadi jawami' kalim ni kalamnya ringkas tapi padat maknanya. Dia panggil jawami' al-kalim. Kalamuhu faslun. Kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jelas, tiada sia-sia yang disakap oleh Nabi. La fudula, yani la fudul, tiada sia-sia. Wala takhsira, dan juga tidaklah sampai kurang. Kalau Nabi cakap sampai orang tak faham, cakap ayat tergantung. Tak ada. Nabi tidak akan bercakap begitu. Kemudian disebut pula laisa bil jafi wala al muhin. Laisa bil jafi wala al muhini. Ya betul. Baginda Nabi SAW tidak bersikap kasar dan tidak pernah menghina. Nabi tidak menghina makanan. Nabi tidak menghina orang. Nabi tidak bersikap kasar dengan orang. Sebab tu bila ada Yahudi yang telah seorang Arabi, lelaki Arab yang telah menarik ni kain burdah Rasulullah SAW sampai nampak bekas di tengkok Rasulullah. Rasulullah masih tersenyum pada ketika itu. Dia tidak akan balas balik dengan kekasaran. Tapi kalau Nabi marah pada hak agama, hak berkaitan dengan Islam, Nabi akan marah. Hak peribadi Nabi tidak akan marah. Kita pun begitu. Kalau orang mempertikaikan hukum Allah Ta'ala, orang main-main dengan hukum Allah, orang mengutuk para alim ulama, orang buat gini kepada Islam dan sebagainya, kita kena jadi orang yang pertama untuk mempertahankan. Tapi kalau kata orang kutuk kita dan sebagainya, kalau boleh tasamuh. Kalau boleh, memanglah Imam Syafi'i kata, man ghadiba walam yaghdab fahuwa himar. Siapa yang dimarah dia tak marah balik, maka dia ni himar sebenarnya. Tapi itu kalau Imam Syafi'i kalau kata untuk nak balas balik lah. Kalau tak balas balik pun itu lagi baik. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz masuk dalam masjid, terpijak seorang lelaki. Masjid gelap, dia terpijak kaki lelaki itu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ni khalifah, datang pula dengan pembantu-pembantu dia semua, datang mai ke masjid nak semayang subuh. Dan ada seorang lelaki tengah tidur dalam masjid, dia terpijak kaki lelaki tadi, tak sedar. Lelaki tu bangkit, "Weh, buta kah?" Dia kata gitu terus pada khalifah. Kalau tak malah cari mampu. Tangkap terus waktu tu. Tapi apa yang berlaku pada lelaki tadi? Bila Sayyidina Umar Abdul Aziz dengar, kata, "Weh, buta kah?" Dia kata, "Dah." Hak orang lain bukan nak tangkap, ish. Dia kata, jangan ada buat apa. Dia tanya, "Buta kah?" Jawab dia, "Dah." Itu jawapan dia. Ni kita buta. Hang lah buta. Lah, aku tanya ya. Yang pergi jawab apa pergi kata balik. Ni jadi berkelik tu. Tak begitu. Pekak lah. Dah, jawab dia dah. Senang. Ni balas balik, hang lah yang pekak. Mak hang pun pekak juga. Pak hang sekali. Tu dia. Masuk dengan pak dengan mak kali tu. Lah kali jadi apa? Tumbuk lah lepas tu. Padahal kawan baru tanya boleh buat itu. Alah, ustaz pun sembang ya, ustaz pun berkenal tengok sekali kan. Baru tahu beramai ke tidak dengan ilmu. Baik. Sungguh kita kadang terlupa lah. Payah cakap dengan orang ni tu, payah. Kita cakap dulu, kenal ke kita dulu. Lepas tu kita baru orang nak tengok dia nak buat ke tak. Kita tengok. Masa tu kena senyap, tak kata apa. Orang langgar kereta pun Astaghfirullahaladzim. Ada buat silap aku hari ni. Kalau orang sufi dia tinggi kan, tasawuf dia tinggi. Orang langgar kereta dia anggap kata, ini mungkin aku dah buat silap.
Lepas tu kereta aku jadi macam ni, dia fikir macam tu. Masya Allah, tabarakallah. Hebat ni kalau gitu. Tapi bayar kita berhenti juga lah, bayar lah. Baik. La fudula wala taqsira laysa bil jafi wala al muhin yu'azzimu an-ni'mata wa in daqqat. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dibesarkan oleh apa nikmat Allah Taala diberikan, akan dibesarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun kecil. Nabi akan bersyukur sungguh-sungguh. Sebab tu hadis sebelum ni disebut apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la turaddu. 3 benda yang tidak ditolakkan. Al-wasaid, al-wisadah ataupun wasaid. Wasaid ni bantal. Bantal kalau dibagi jangan tolak. Kalau orang bagi hadiah kepada kita bantal, ataupun tetamu kita pergi ke rumah orang bagi bantal kepada kita, jangan tolak bantal tersebut. Ambil. Apa maksud dia? Kerana benda ni orang akan pandang kata, apa bagi bantal? Apa bagi hadiah bantal? Jadi orang akan pandang rendah benda tersebut. Jadi jangan tolak benda tersebut. Terima walaupun sedikit. Sebab tu Rasulullah SAW walaupun dipanggil ke kenduri, kita sebut semalam, kenduri yang mana memanggil hanya makan kurang, kaki kambingnya pun Nabi akan pergi. Kalau makan kaki kambing pun Nabi akan. Kenduri kambing. Orang panggil main kenduri makan biskut Mary ya. Jamu biskut Mary ya, yang sejuk. Tak tadung langsung. Kok biskut Mary dengan ayak teh kok boleh tahan lagi. Dak ayak teh sama ayak sejuk Ayak sejuk dah setengah. Satu cawan share 4 orang. Tak, jangan komplit. Terima ya, makan. Oh, bagus. Inilah kali terakhir aku main rumah. La yazummu minha syai'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela kurniaan Allah Taala. Sikit pun Nabi tidak akan cela. Ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghaira annahu lam yakun yazummu zawaqan wa la yamdahuhu. Baginda Nabi juga tidak pernah mencaci makanan dan minuman maupun memujinya. Nabi tak akan puji makanan dan minuman. Tak akan tanya, "Oh, sedap ni." Makan nasi. Sedap nasi ni. Makan daging. Masya-Allah. Masya-Allah. Makan Thousand Island. Thousand Island cicah dengan apa ni? Dengan tambah khiyar, salad ke dengan timun ke apa semua. Masya-Allah, masya-Allah. Saya tu sama ni. Tengok bulut kering. Sedapnya, sedap. Bukan sunnah Rasulullah. Rasulullah makan. Kalau Rasulullah suka makan lagi. Tambah lagi. Nabi takkan sebut masya-Allah sedapnya. Sebab apa yang sebut gini, nampak sangat kata kita ni raghbah dengan dunia. Tapi kalau tak sebut, tak apa, orang tak tahu kata kita ni nak sungguh benda tu, rasa nafsu gila. Kalau di Mesir, ustazah-ustazah kita ni, inilah ustazah-ustazah ni kalau kita mengajak depa, kalau kita depa jamu kita kuih lah. Contohnya depa buat apam balik lah. Apam gula hangus. Apam gula hangus kita buat. Kita makan-makan kita puji. Kata sedaplah apam gula hangus itu. Kita pi 5 kali apam gula hangus itu. Apa tak ada mengalai nak jamu. Datang tu dia jamu. Kok lah lepas ni nak buat datang lain pula. Gula tak hangus pula ke. Kek ke apa pula. Tak, dia dah tahu. Tak suka itu bubuh tu dia hantar. Jenis tu payah buat bini tu. Tahu pun nak faham. Kalau makan sekali laki bini buat apa ni gulai ayam, kita makan, Masya Allah sedapnya masak hari ni. Esok gulai ayam lagi. Lepas tu puji lagi. Tak puji sedih. Sedap dah abang masak hari ni. Masya Allah sedap je. Dosa gulai ayam ni. Ambil hempet tak peti-peti nak tambah lagi. Jadi kalau dah hari ni gulai ayam, esok nak tak lain pula. Gitulah. Kena cerdik lah. Taklah orang sini dah gitulah. Dak bukan nak abang ustazah-ustazah Mesir tak cerdik. Saja tu contoh kecil tu. Selalunya mereka tak buat gitulah. Selalunya mereka akan jamu makanan ni. Sebab lagi mereka tengok ni. Baik. La tubghiduhu dunya wala ma kana laha. Nabi SAW tidak marah. Tidaklah dunia ni menjadikan Nabi marah dan tidak pula baginda marah kerana dunia. Jadi kalau kata Nabi ada kekurangan dalam bab dunia, Nabi tidak akan marah dan tidak akan berasa hati dengan bab dunia ni. Contoh bab dunia. Atau masalah makanan tidak ada di rumah Rasulullah, Nabi tidak akan marah. Lepas tu bila balik tengok rumah Nabi SAW. Sebab tu Rasulullah SAW ni adalah Rasul di dalam dan di luar rumah. Nabi adalah Rasul di dalam dan di luar rumah. Ada orang dia boleh dalam rumah dia, dan di luar rumah dia boleh berlakon. Kata dia bagus, kata dia hebat, dia ni orang yang menjaga semua sekali. Tapi dalam rumah, isteri dia yang paling top, dia ni macam mana? Sebenarnya betul tak betul?
Gelak kuat je lah kan. Kat luar tengok, Masya Allah, serban 4 kati. Ya. Dalam rumah bini dia tak. Tapi bagusnya bini ni nampak, dia tak abak kat orang lelaki dia dalam rumah macam mana. Seluar tak pakai ke, seluar pakai ke, dia tak abak. Benar tu takkan nak abak kot. Taklah perangai lelaki dalam rumah. Dia takkan abak kau. Ni kata isteri yang bagus. Isteri yang bagus ni yang menjaga rahsia suami dia di luar dan di dalam. Isteri yang tak bagus ni, dia akan abak sembang dengan bini-bini kau. Nanti kita akan tengok contoh isteri yang suka menyembang pasal suami dia. Nanti ada hadis selepas ni. Tunggulah. Itu orang panggil promosi tu. Sebab hadis tu payah. Hadis tu dengan bahasa Arabnya yang sangat payah. Memang ulama kata payah. Ulama kata payah, kita suruh pandai lah kan? Jadi nanti kita akan baca. Bila kata bak berapa orang? Banyak lagi. Banyak lagi. Bila kau ni? Wallahu a'lam bila. Tapi ada lah. Baik. Mana kata? La tubghiduna wala makana lah. Jadi sebab tu Nabi SAW bila balik ke rumah, tengok makanan tak ada, Nabi tanya, ada ta'am, ada makanan? Sayyidina Aisyah kata, tak ada apa ya Rasulullah. Maka Sayyidina Rasul kata apa? Idzan fa'sum. Jadi hari ni aku berpuasa, kata Nabi. Ada Nabi kata, apa ni? Aku balik letih-letih berdakwah di jalan Allah. Mana? Dan kamu kok kurang jamu ayak ke? Sediakan ayam golek apa semua. Mana ni? Ada Nabi kata gitu? Tak ada. Nabi ni kalau pegang apa jadi no? Nabi kalau pegang tanah, kalau Nabi kata jadi ayam betul tu. Kalau Nabi pegang apa ni Allah Sayyidina Muhammad apa ni kayu, kalau Nabi kata jadilah spaghetti, jadi betul tu. Tapi Nabi tak buat gitu. Serius tak? Nabi pegang jadi gitu. Ni bukan saya cakap kosong ni. Nabi pegang kayu jadi apa ni? Jadi pedang. Sayyidina Uqasyah dalam perang Uhud ataupun dalam perang Badar. Bila mana dia datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, pedangku patah ya Rasulullah. Nabi ada lepas tamar waktu tu sebelah Rasulullah. Rasulullah ambil, lepas tu kata nak ambil pedang ni. Jadi pedang waktu tu. Abang kata Nabi ni ahlu tasrif, dia bagi dalam bahasa ilmu tasawuf, ahlu tasrif. Dia pegang apa jadi benda tu. Dia pegang batu boleh jadi mah pada ketika tersebut. Tapi ada Nabi buat gitu. Ada Nabi pegang tanah di Madinah tu, Nabi pegang, genggam, puk jadi belian semua. Boleh Nabi nak buat? Boleh. Sebab dalam hadis yang sahih disebutkan, Nabi kata, disebut kepada Nabi SAW oleh Sayyidina Jibril, ya Rasulullah, kalau ingin ditukarkan bukit Uhud tu jadi emas, maka akan ditukarkan Allah Ta'ala sekarang juga. Nabi tak mau benda tu. Aku tak mau. Bukan itu tujuan Nabi SAW dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Ni sebentar. Maksudnya Nabi, kalau kita ni nak pegang gitu pun kita dah dalam hati tak tahu macam mana. Dalam hati ni penuh dengan benda yang dalam hati yang pegang tu lah. Pegang tanah pun dia rasa kalau jadi mah ni, Masya Allah. Kau tengok dalam hati dia. Betul Allah tak bagi kita gitu. Kalau bagi kita gitu lah Allah, semua benda dia pegang jadi mah. Pegang mic jadi mah. Lepas tu hilang mic. Pegang apa lagi? Pegang tanah, pegang ni, semua dia nak pegang. Sampai ke bini dia pun dia kata, kalau aku tukar dan jadi mah, kaya juga aku nak. Pegang bini pun jadi mah tu, jual bini pula. Ni betul tak bagi kat kita. Syukur banyaklah. Kalau kita dapat, takut tak mampu tertangguh dengan perkara tersebut. Tu kata, kenapa Allah tak bagi karomah kat kita? Kita dapat karomah pegang ni jadi ni, pegang ni. Sebab tahu dah cara hang fikir pun tahu dah tak boleh dapat karomah. Kalau dapat lingkup habis dunia ni. Kalau kamu. Dan kita kena bersyukur pada Allah Ta'ala, kita tak dapat benda-benda gitu. Yang dapat benda kita takut kita tertipu. Sebab tu ulama kata karamah ni adalah mainan para wali sebenarnya. Dia panggil lu'abah, mainan saja. Dipanggil barang mainan kepada para wali. Jadi wali-wali yang sifatnya kamal, yang sempurna, dia tidak mengharap benda-benda tu. Dia bukan nak karamah untuk tunjuk kata dia ni wali. Tak perlu nak jalan tahayyak nak tunjuk kata dia ni wali. Tidak. Kadang-kadang dia jadi sebagai mainan. Sebab ujian tu kepada dia. Sebab takut-takut nak kerja nak tunjuk ke orang. Sebab dia terbang. Kalau kita boleh terbang kata, ni tak larat nak main mustaqim ni kerja terbang ni. Duduk belakang tu pun. Nak main sini terbang. Lepas tu main mendarat kat sini. Tengok kelas tak ramai ni lah. Melimpah sampai ke belakang. Kerana Tok Guru terbang main. Tak. Tok Guru cakap pula, keluar yang lah. Tu kena kedai pula ni. Cerdik terus budak tu. Pakat main pula. Pakat main nak kena ludah. Tapi itu jadi mainan. Kadang-kadang takut jadi dia jadi maghrur. Jadi tertipu dengan diri dia. Sebab tu wali-wali kadang-kadang dia minta kepada Allah, jangan tunjukkan sangat kepada orang. Tapi kadang-kadang ditunjukkan Allah Ta'ala kepada dia. Dalam keadaan dia dah kamal ketika sebut. Dia dah sempurna, tak terpengaruh dengan karamah yang tadi. Tak terpengaruh dah. Jadi waktu tu Allah Ta'ala bagi karamah kepada dia, dia boleh tunjuk kepada orang pada ketika tu. Waktu tu kenapa? Kerana dia dah
dia dah kamal. Maksudnya bukan kata dia ni kamal, sempurna tak buat dosa, tidak. Maksudnya dia dah selamat daripada melakukan dosa. Selamatlah. Sebab tu dalam ilmu kita sebut para nabi ini ismah, maksum. Para wali ini mahfuz dipanggil, dijaga oleh Allah Taala. Sebab tu Al-Imam Khushairi tulis dalam kitab Risalah Khushairiyah, boleh tak para wali ini berzina? Boleh jadi tak? Kata Imam Khushairi, boleh jadi. Di segi akal boleh terima para wali ini berzina, tapi mereka akan cepat bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala memberikan satu sifat kepada para wali ini, mahfuz. Ini dijaga oleh Allah Ta'ala, tidak akan melakukan perkara tersebut. Bukan maksum. Karena kalau kita tanya Nabi-Nabi, boleh tak Nabi-Nabi ini, dalam otak kita berfikiran kata Nabi berzina. Hak ni mustahil. Mustahil Nabi akan melakukan zina. Hatta berfikir untuk melakukan zina pun mustahil bagi Nabi SAW. Dan juga Nabi-Nabi yang lain, mustahil. Nah, Habis itu macam mana pula dalam ayat Nabi Yusuf alaihissalam? Nah, mana ayat hammat bihi wa hamma biha? Nah, ayat ni surah Yusuf. Ingat? Ingat tak? Ustaz? Ingat? Lepas tu wa idza kan? Lepas tu hammat bihi wa hamma biha kan? Betul ayat tu kan? Susunan tu betul lah. Jadi macam mana pula dengan ayat Nabi Yusuf AS yang disebut oleh Allah Ta'ala hammat bihi? Maksudnya bila mana Sayyidatina Zalikha dia berkeinginan kepada Nabi Allah Yusuf AS, hamma biha, dia cepat ingat kepada Allah Ta'ala. Itu macam mana pula Ustaz? Jadi hamma di sini bukan bermakna dia azam untuk nak benda tersebut. Nah? Maksudnya dia terlintah waktu ketika itu. Terlintah ni dimaafkan lagi. Tapi hadisul nafs dipanggil. Hadisul nafsi. Puk terlintah hati. Nah, memang Sayyidatina Zalikha memang segak sungguh. Lawak. Main dengan orang perempuan ni segak tak segak pun. Nah, kalau main dengan pakai seksi, duduk dalam bilik dua orang pula. Dan kita nak ambil Yasin waktu tu. Ambil surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan waktu tu. Aku tak dan nah. Jadi tu nak fitnah tu, fitnah. Jadi hamma di sini maksudnya Nabi Yusuf AS bukan bermakna dia teringin juga nak berzina pada ketika tersebut. Nauzubillah min dzalik. Ayat tersebut jaga-jaga, jangan silap faham. Pak Nabi maksum daripada melakukan perkara-perkara itu. Jadi hamma maksudnya hadisun nafs, maksudnya puk lintahan. Ini tidak dikira. Tidak dikira. Allahumma salli ala sayyidina. Baik. Wa idza tu'addiya al-haqqu lam yaqum li ghadabihi syai'un hatta yantasira lah. Apa kata Nabi SAW? Namun jika suatu kebenaran itu dilanggar, maka tidak ada suatu yang dapat menahan kemarahannya hinggalah baginda Nabi SAW dapat memenangkan atau menegakkan kebenaran itu. Tapi Nabi kalau kata bab kebenaran, Nabi akan mempertahankan sampai ke hujung nyawa. Wala yaghdabu li nafsihi, Nabi tidak akan marah kerana diri Nabi SAW. Maksudnya kalau hak berkaitan dengan hak Rasulullah, Nabi tidak akan marah, Nabi akan tasamuh. Wala yantasiru laha, dan Nabi juga tidak akan memenangkan diri Rasulullah SAW dalam bab ini. Idza asyara bikaffihi kulliha, dan Nabi kalau nak menunjukkan sesuatu, maka Nabi akan menunjukkan dengan semua tangannya, bukan hanya dengan jari. Jadi Nabi tidak akan tunjuk macam itu. Ada baru ni keluar dalam internet. Internet dia keluar pakai share, banyak pakai share. Kata rupanya tunjuk macam ni ini adalah perbuatan ini adalah ni macam ni, tunjuk macam ni adalah Yahudi. Macam ni tunjuk Yahudi. Yang ni barulah tunjuk cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjuk dengan ni. Baik, kita katakan bahawa Rasulullah dalam hadis disebut bikaffihi kulliha. Nabi menunjuk dengan seluruh tapak tangan, seluruh tangan Nabi SAW. Nabi tunjuk macam mana? Gini. Orang tanya, ya Rasulullah, di mana masjid? Sana. Nabi akan tunjuk gitu. Nabi tak akan tunjuk gitu. Sini tak? Ini tak. Cuma Nabi tak akan tunjuk macam ni. Sini pun tak juga. Tapi adakah mesti tunjuk macam ni dia Yahudi? Ni yang masalah ni. Yang seronoknya, hak tulis dalam Facebook tu, dia boleh pergi cerita pula. Saya ada seorang ustaz saya masa tingkatan 3. Tu dia. Cerita masa ustaz dia tingkatan 3 dulu ni. Masa ustaz dia tingkatan 3, ustaz dia pernah baca apa semua kali berkenaan dengan cara tunjuk Rasulullah. Bila ustaz dia pergi ke Azhar, waktu tu masuk dalam Masjid Azhar, ustaz tu tengok-tengok nak pergi tanya dekat imam Masjid Azhar. Yang imam Masjid Azhar tu tak tahu siapa dia. Cuma di tepi imam Masjid Azhar tu adalah Syekh Qaradawi. Hak dia kenal Syekh Qaradawi ya. Saya pun heran juga bila ustaz dia pergi Mesir. Syekh Qaradawi ni tak boleh masuk Mesir dah puluh tahun dah.
Kalau ustaz dia pergi tahun 90-an, pembohong sak sangatlah. Kata jumpa Syekh Qardawi memang duduk di Masjid Azhar tu. Syekh Qardawi duduk di Dubai tu. Ya, mungkin Syekh Qardawi main melawat kot. Tiba-tiba waktu tu. Dan kemudian dia kata dia pun pergi tanya dekat Syekh dia. Syekh mana tu tunjuk yang betul? Macam ni ke? Macam ni. Maka Syekh dia terus tampak tangan tok guru dia, ustaz dia tadi, dan kata kepada dia, kamu kena pesan ke orang Malaysia bahawa yang tunjuk macam ni adalah cara tunjuk Yahudi. Nah, yang macam ni baru betul. Lepas tu Syekh Qardawi pun terkejut, nak tak berkata apa-apa. Lepas tu orang berkat Syekh, hak jenis Syekh ni pun mangkuk ayuh juga. Cerita tak jelas, apa pun cerita pun kita tak tahu. Last kali Syekh ramai-ramai kata yang ni adalah cerita yang betul. Inilah cara tunjuk Nabi, yang ni cara tunjuk Yahudi. Semua Yahudi. Ini pepayah juga jenis otak. Semua benda Freemason ni. Ni kalau masjid ni contohnya, tiba-tiba kat depan tu bubuh tile hitam putih. Mustaqim ni dah terpengaruh dah dengan Illuminati ni. Nah, dah pengaruh dengan ni sebab ada hitam putih. Ni lagi kalau tingkap ni juga cat warna hitam sikit, hak yang cermin tu hitam, kemudian hak tepi tu warna putih. Astaghfirullahalazim. Ni Freemason ni. Freemason lagi. Nah, kita pakai jubah hitam, pakai kepiah putih. Ustaz Freemason. Sampai semua benda dalam otak tu Freemason, Illuminati. Freemason, Illuminati. Aku sampai jadi meluat tengok orang itu. Sampai benda semua dia nak cakap batu saja, sampai tak ada benda lain. Nah, kita tak nafi kita kena jaga-jaga, tapi sampai ke warna-warna orang pakai baju pun nak kena tengok. Ustazah ni pakai baju hitam, stokin putih, kasut hitam. Astagfirullah. Yahudi. Yahudi tu oi. Kena jaga-jaga. Hak otak pemikiran ni, dia terpengaruh dengan apa ni? Terpengaruh dengan tu, hak yang dalam YouTube tu. The Awakening bah. Ada yang siapa buat tu? Syiah buat tu. Pok Syiah yang buat tu. Baguslah. Kita nampak ada kebaikan ke tu. Tapi lah kali apa dia? Yang akan bangun pada akhir zaman adalah Imam 12. Nulah sekali video dia selepas dia tunjuk semua. Imam 12 akan bangkit. Khomeini apa semua tu, depa ni dah akan menyelamatkan Islam. Kepala otak menyelamatkan Islam apa? Bok ni duk bunuh umat Islam ni. Penipu sak. Dia jangan percaya bok ni. Saya tidaklah kata ni tengok tanjak tak apa ni ada lambang apa ni piramid. Orang buat piramid sikit, piramid bawah, piramid atas. Ni adalah Illuminati. Kita tak nafi tu memang ada tanda-tanda apa ni benda-benda tersebut. Tapi jangan semua benda lah kita nak kena letak sampai tengok warna apa pun semua jadi macam allergic. Nah, ni sampai hak tu pun Yahudi. Dan kalau orang tu tunjuk, sila ke sana. Astagfirullahalazim, anta Syekh. Anta Yahudi Syekh. Syekh Yahudi. Sabarlah, relax dulu. Mengaji dengan ulama kan. Ni tak ada nas pun Nabi kata haram. Tak ada nas pun Nabi kata haram tunjuk macam ni. Tunjuk macam ni pun tak ada masalah, Nabi tak larang. Nah, cumalah ni nak sunnah Rasulullah tunjuk macam ni. Itu ya cara dia. Tu kan baru terang tu. Dia nak kata haram tak boleh apa semua ni kerana Nabi kata tak boleh. Jangan tunjuk macam ni. Aku tak boleh. Dan disebut memang Nabi kata tunjuk dengan satu jari. Ini tanda orang yang jababirah, orang yang samsing, orang yang belagak dia tunjuk dengan satu jari. Habislah gitu. Tunjuk macam ni apa ni Allah Muhammad nampak tanda orang ni dia belagak sikit. Tapi kau sila masuk. Ni lain sikit ni. Cara lain sikit. Kalau tak nak murid tamat. Sila pergi sila. Beza tak dengan sila. Ada beza tak? Ada beza je. Bukan tunjuk macam ni lah. Ni Nazi. Di mana masjid ustaz? Di sana. Nazi lah. Ustaz Nazi rupanya. Macam ni lah. Macam ni cara tunjuk. Nabi tunjuk. Boleh tak? Ni. Bikafihi kulliha. Tu kena mengaji. Mengaji kena dengan guru. Kalau tidak kita tunjuk dengan jari semuanya. Macam mana? Macam ni ke? Macam ni ke? Macam ni ke? Macam nasi lah pula. Baik. Oi, lewatlah. Baca takbir ni sikit lagi. Wa idza ta'ajjaba qalabaha. Kalau Nabi ta'ajjub pula macam mana? Qalabaha, Nabi akan pusing tapak tangan. Tapi pusing tapak tangan macam mana? Contoh kalau Nabi ta'ajjub, masya-Allah ni. Allahu akbar. Masya-Allah. Ni kan Arab selalu buat gitu. Allah jamil. Tengok rimau dekat zoo negara, comelnya. Tengok keadaan lah nak cakap sampai semua benda nak gitu. Payah jugalah. Baik, kemudian wa idza tahaddasa tasala biha. Dan kalau kata Nabi bercakap baginda akan membuat gerakan isyarat dan kadang-kadang
Wa daraba bi rahatihi al-yumna batna ibhamihi al-yusra. Dan kadang-kadang Nabi bila cakap, Nabi akan buat isyarat dengan tangan. Jadi kita kalau bercakap, buat isyarat. Jangan kerah. Rasulullah SAW bila berbicara, Rasulullah akan tunjuk kerah gila ustaz ni. Dia kena gerak sikit. Nabi SAW kadang-kadang Nabi akan dia ada tempat-tempat penting tu dia akan angkat tangan. Kecuali kata khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat makruh kita gerak banyak. Sikit-sikit tak apa, yang gerak banyak. Lepas tu kita pegang tangan kiri, pegang kayu tu, tangan kanan ni elok pegang ke atas tombol tu. Sebab tak orang bagi gerak tangan. So kita kena lah tunggu lempar kali dengan kayu tu. Semangat. Makruh. Nama mazhab Syafi'i makruh. Jangan duk gerak tangan banyak sangat. Jadi gerak pula tengoklah keadaan. Ni dalam disebut wa daraba bi rahatihi al-yumna batna ibhamihi al-yusra. Maksudnya Nabi gerak macam mana? Dan baginda akan kadang-kadang Nabi akan menepuk tapak tangan kirinya dengan tapak tangan kanannya. Kadang Nabi buat gini. Ataupun Nabi buat gini. Kita kalau kata benda penting, contohnya perkara pertama yang kita kena buat, contohnya Nabi akan buat gaya macam ni. Macam ni. Macam ni. Faham? Itu. Jadi ada benda penting lah. Ni sampai kita perlu dah tuan-tuan untuk kita memasukkan sesuatu ke dalam dia lah. Awak banyak gerak sangat. Hak tu pun tak ada seni juga tu. Sampai semua benda nak gerak. Dia bila kita memasukkan sesuatu dan mengeluarkan balik dan kemudian kita memusingkan dia. Sikit-sikit lah. Kita bila mana kita memasukkan sikit je. Ni pun cara juga. Ni orang panggil cara bercakap. Ni baca hadis ni sebenarnya ni boleh bagi kursus dekat orang untuk how to talk. Macam mana cara nak cakap depan orang? Public speaker. Public speaking. Nak public speaking depan orang macam mana gaya nak cakap? Tak semua gaya kita buat gitu. Ada orang kawan-kawan kita yang kalau kita ingin melakukan sesuatu, sampai semua benda gitu. Ni nak masuk nak tambah ni, depa kata, tu tengah duk tuang teh tu, 20 gula lantai. Ada kawan kita jenis cakap, kita perlu dah, ketika mana melakukan sesuatu, dia berkata, tu duk ayat tepung pula. Kalau mana ayat tepung. Ayat tu kata jangan bagi orang kata kat kita lah. Maksudnya kita cakap dengan bijak. Pilih cara bijak. Nabi kalau cakap Nabi akan tepuk kadang-kadang perlu Nabi tepuk tangan. Ni benda macam ni. Yang kedua macam ni. Yang ketiga macam ni. Yang keempat macam ni. Nampak? Ni cara Nabi SAW. Ni penting ni, penting. Jadi pendakwah begini lah. Wa idza ghadiba a'rada wa ashaha. Nabi SAW bila mana marah, Nabi akan memalingkan wajahnya daripada orang itu. Nabi tak akan tunjuk depan orang tersebut. Nabi akan berpaling, Nabi tidak suka. Jadi sahabat akan tahu, bila mana Nabi marah dengan melihat pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza fariha ghadda tarafah. Dan bila Nabi SAW bila mana gembira, Nabi akan tundukkan pandangannya kerana kesopanannya. Bukan Nabi gembira sampai tudar, sampai terbelahak, sampai belakang. Ni, terbalik katil-katil ni. Kerusi terbalik ke belakang. Tak, Nabi kalau gelak. Masya-Allah. Gitulah. Dan kata mengaji hadis lepas ni, beramai terus lah. Bila kawan-kawan buat lawak sikit. Amboi kita awak sopan pelik ni. Beramal dengan hadis Rasulullah SAW. Sebelum ni dia gelak paling kuat. Tu gitu. Sampai ke belakang gitu. Tapi bila dah mengaji hadis, bawah sikit. Tutup mulut sikit lah. Baru nampak comel. Julla dhahikihi tabassum. Nabi kalau banyak gelak Nabi adalah senyum semuanya. Dia Nabi tidak akan gelak sampai Nabi sonok macam mana pun Nabi Masya-Allah. Nampak gigi ya? Kadang-kadang saja Nabi sampai hatta badat nawajizuh. Ni sampai nampak gigi geraham Rasulullah. Ini pun dalam kata Syekh Ahmad Al-Ghumari ada 11 hadis saja. Kalau disusun balik ke semua hadis Nabi SAW, ada 11 saja hadis Rasulullah yang menerangkan Rasulullah gelak sampai nampak gigi geraham Rasulullah. Sikit sangatlah maksudnya, bukan semua keadaan. Nanti kita akan cerita bila Nabi gelak sampai nampak gigi geraham. Bab selepas ni insya-Allah. Dan kemudian yaftarru an misli habbil ghamam. Dan apabila Nabi ketawa maka kelihatan manis sekali bagaikan butiran mutiara kerana kelihatan giginya yang sangat putih bersih. Yang Nabi gelak, Nabi senyum sampai nampak gigi. Bukannya tak nampak gigi tu. Nabi sampai senyum nampak gigi. Masya-Allah. Nampak gigi sikit. Masya-Allah, orang nampak macam mutiara yang sedang bergemerlapan. Gigi Rasulullah, gigi kita tak lebat gitu. Awak nampak kuning tak Ustaz? Macam mana kan? Kita bukan Rasulullah. Rasulullah ni comel dalam semua keadaan.
Jadi moga-moga kita dapat ambil manfaat pada pagi ini untuk beramal sedikit dengan apa ni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk kita faham dan juga kita beramal. Jadi mengaji saya tak cukup kalau kita tidak beramal. Insya-Allah kita dapat amalkan insya-Allah depan. Jadi esok pagi insya-Allah kita akan sambung pada hadis yang seterusnya dalam bab macam mana Rasulullah gelap. Pagi esok kita tengok Rasulullah gelap macam mana. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.